Dalam perbincangan One Piece Community, terdapat satu pendapat yang mengatakan bahawa Shanks akan mati dan berkemungkinan akan mati ketika menentang Blackbeard. One Piece adalah sebuah kisah yang berkisar tentang impian, janji dan tekad. Pada permulaan siri One Piece ini, kita diperkenalkan dengan konsep ini. Setelah seorang raja lanun telah mangkat, seorang raja lagi bakal ditabalkan. Di East Blue, di Fuchsia Village, sebuah kapal milik Red Hair telah berlabuh di desa itu yang berkemungkinan bukan sahaja untuk kali pertama, bahkan mungkin untuk yang terakhir kalinya. Permulaan hikayat ini disimpulkan dengan pewarisan daripada Will dan sebuah promise yang mudah. Luffy memeterai janjinya untuk mendapatkan One Piece dengan mengatakan yang dibakal menjadi The Pirate King. Shanks kemudiannya telah meletakkan topi jeraminya di atas kepala Luffy mengatakan bahawa ini adalah hadiahku kepadamu. Ini adalah topi kegemaranku. Topi ini memberi banyak makna kepadaku. Simpan topi ini baik-baik dan apabila kau telah menjadi lanun yang hebat suatu hari nanti, pulangkan semula topi itu kepadaku. Romance Dawn merupakan arc yang menyentuh perkara berkenaan impian, janji dan tekad. Dan konsep of the dawn sangat dapat diartikan bagaimana sebuah matahari yang terbenam setiap hari dan fajar akan menyingsing semula menjanjikan hari esok untuk manusia. Cuma esok bukanlah janji yang pasti untuk semua yang bernyawa. Dalam chapter 999, kita telah mempelajari sebuah janji yang telah dimungkiri oleh Abang Luffy, podcast The Ace, dan mengingatkan kita berkenaan kisah silamnya. Ace telah berjanji untuk pulang semula ke Wano. Dia seharusnya pulang semula ke Wano bukan hanya untuk Otama, bahkan juga untuk Yamato dan sepertinya juga untuk mendapatkan kepala Kaido. Namun setelah mencuba dengan penuh gigih, dengan penuh daya, takdirnya menafikan janjinya. Setiap tajuk dari chapternya, Eiichiro Oda menampilkan sebuah maksud yang tersendiri untuk jalan cerita One Piece ini. Tajuk untuk chapter 999 Oda berikan sebagai The Sake I brew to drink with you, atau sake yang aku sediakan untuk diminum bersamamu. Dan frasa ini adalah berdasarkan sebuah sastra Jepun yang dipanggil Man-yoshu yang ditulis 1200 tahun dahulu. Di manuskrip tersebut, kita dapat temui ayat-ayat seperti berikut. Aku tertanya-tanya jika aku perlu meminum sake ini sendirian, sedangkan aku sediakan sake ini untuk diminum bersamamu. Ini menunjukkan bahawa walaupun Yamato tidak akan dapat untuk meminum sake bersama Ace lagi, dan walaupun Ace telah mati dan lenyap buat selama-lamanya, namun janjinya akan terus tidak termungkiri dan akan dikotakan oleh orang lain. Luffy akan menjadi peneman kepada Yamato untuk meminum sake yang disediakan Yamato bagi pihak Ace, dan segala usaha Ace yang telah gagal selama ini dan semua janji yang telah diungkap Ace sebelum ini, Yamato dan Otama mampu sekiranya mereka inginkan untuk mengikut berlayar bersama Luffy. Janji Ace untuk Otama dan Yamato sebenarnya tertunai oleh Luffy, dan begitu juga dengan mewarisi Will, janji itu terus dipegang. And the dream lives on. Janji Ace tetap dikotakan. Sake yang disediakan merupakan simbolik kepada dream seseorang yang disediakan, yang bukan hanya untuk diminum sendirian, bahkan untuk diminum bersama. Jadi mungkin itulah maksud tersirat yang Oda cuba tampilkan dengan memetik frasa kuno dari manuskrip Man-yoshu. Sake merupakan impian seseorang yang telah seseorang itu usahakan dan diserahkan kepada orang lain setelah kematiannya. Dan menariknya, bagaimana cara Ace mati. Dia sebelum itu memberitahu Luffy bahawa dia sangat gembira untuk mengenali Luffy dan menzahirkan dengan penuh yakin Luffy akan memenuhi impiannya. Luffy akan berjaya. Luffy akan temui One Piece dan Luffy akan menjadi The Pirate King. Ace telah meninggalkan cebisan, pieces, jejak untuk Luffy langkahi. Sake yang disediakan oleh Ace untuk diminum bersama Luffy bermaksud impian Ace, janji Ace, tekad Ace. Setelah kematian Ace telah serahkan kepada Luffy untuk diperlanjutkan. Dan menariknya, bekas Pirate King, ayah kepada Ace, ditunjukkan pernah menyediakan sake sebelum kematiannya. Sepanjang perjalanan, Luffy dilihat mempunyai banyak persamaan dengan perjalanan Roger. Namun kita dapat melihat perjalanan Luffy lebih pantas berbanding Roger. Mungkin kerana sake, atau boleh dikatakan sebagai jejak peninggalan Roger, telah membantu mempercepatkan perjalanan Luffy untuk berfikir bahawa Roger telah meninggalkan segala-galanya yang telah dia miliki di One Piece, kekayaan, kemasyhuran, kekuatan, untuk berfikir yang The Pirate King meninggalkan segala-gala yang dimilikinya dan dibalut menjadi sebuah impian kepada lanun-lanun baru untuk diwarisi setelah kematiannya. Ia juga merupakan satu lagi contoh sake yang tidak hanya diminumnya sendirian tetapi untuk diminum bersama-sama, seperti ungkapan frasa kuno Jepun Man-yoshu. Apabila kita lihat kembali ikatan Shanks dengan Luffy dan dibandingkan dengan momen terakhir Ace, aku tak rasa selain dari Garp dan Sabo atau crewmate Luffy sedia ada yang akan membuatkan mereka terkesan
lebih daripada bagaimana terkesannya Luffy kehilangan Ace. Jadi kematian Shanks akan memberi kesan yang sangat hebat buat Luffy, walaupun mungkin tidak sama seperti kesedihannya ketika kehilangan Ace di Marineford, kerana Luffy telah tumbuh dewasa sejak dari insiden berdarah tersebut. Kalau difikir sejenak kata-kata Shanks semasa menghadiri pengebumian Whitebeard dan Ace, bagaimana dia tahu Luffy sekarang berada dalam derita yang sangat dahsyat, dan berkemungkinan Shanks juga akan lakukan perkara yang sama dilakukan oleh Ace, kerana mungkin Shanks sama juga seperti kaptennya, lebih mengutamakan nyawa orang lain berbanding dirinya. Shanks merasai kesedihan dan keperitan Luffy seterusnya, memberitahu Luffy dalam hatinya supaya menjadi lebih matang dan menjadi lelaki sejati dengan merasai kejayaan, mengharungi kepayahan dan merasai kekalahan. Tidak mengapa sekali-sekala untuk bertindak liar, dan tidak mengapa sekali-sekala untuk menangis, kerana itulah kehidupan. Selagi mana kau mampu untuk mengatasi dan menakluk kisah pedih silam dan tidak pernah berhenti berlayar ke arah masa hadapan. Kita telah pun menyaksikan tekad Luffy sebaik sahaja ucapan nasihat Shanks kepada Luffy ini, yang didorong oleh seorang sahabat yang cukup bijak dan matang yang bernama Jinbe. Jinbe mengatakan, walaupun dalam keadaan kehilangan, pasti Luffy masih ada sesuatu yang menjadi kepunyaannya, dan Luffy mula mengira-ngira nakama-nakamanya. Setelah Luffy beransur sembuh, Jinbe menjadi lega dan teringat perbualannya dengan Ace, dan mengingat betapa Ace sangat-sangat merisaukan adik bongsunya. Namun semua perkara itu telah berubah. Ace telah memahami sebelum itu bahawa adiknya itu bukanlah Luffy yang pernah dia kenali dulu, yang tak mampu untuk berbuat apa-apa selain hanya mengikut Ace ke mana sahaja Ace pergi. Kerana Luffy sekarang telah pun memiliki pasukannya yang tersendiri yang dia boleh harapkan. Perasaan lega ini yang Luffy akan selamat di tangan pasukan yang boleh dipercayai ini, dan Ace juga mengatakan supaya Jinbe menjaga adiknya bagi pihaknya ini, sangat-sangat mirip dengan kata-kata Roger yang meminta Garp untuk menjaga anaknya. Senyuman yang sama pada momen yang berbeza, dialog yang sama pada watak yang berbeza, namun keyakinan yang anak Roger itu, adik Ace itu akan dilindungi. Ya, kita tahu walaupun telah diamanahkan, Garp tetap tidak dapat melindungi Ace. Namun kematian Ace itu adalah keinginan dia sendiri, mati demi Whitebeard agar maruah Whitebeard tidak dipijak Akainu, dan begitu juga mati demi adik bongsu kesayangannya. Banyak pernyataan yang mengungkapkan bahawa mereka tidak akan mati. Contohnya adalah Kozuki Oden yang mengatakan pada hari eksekusinya bahawa walaupun dia mati, soulnya, rohnya akan terus hidup. Dan kalau kita imbas kembali pada awal siri One Piece ini, ketika Ace dan Luffy masih kanak-kanak, setelah berita kematian Sabo tersebar, Ace beritahu Luffy bahawa dia tidak akan pernah mati dan dia tidak akan pernah meninggalkan adik bongsunya di belakang. Dan begitu juga dengan Roger yang pada pandangan aku bukan sahaja mengatakan kepada Rayleigh, bahkan kepada seluruh krunya bahawa dia tidak akan mati. Walaupun Roger mati, namun adakah janjinya telah termungkiri? Adakah Shanks telah melihat perkara itu awalnya semasa kita dapat menyaksikan Shanks telah menangis di hari eksekusi Roger bersama-sama Buggy? Atau mungkin akhirnya Shanks telah memahami setelah dia mula dewasa bahawa janji yang dibuat si mati sebenarnya masih teguh seperti mana istilah Saki. Roger sebenarnya telah meninggalkan jejak dengan segala kemenangan dan kekalahannya. Darah dialirkan dan impian diperpanjangkan supaya Shanks juga mendapat faedahnya. Oden telah meninggalkan dua pedangnya, Enma dan Ameno Habakiri, di saat kematiannya. Namun peninggalan Oden yang terpenting adalah pengikut setianya, The Red Scabbard, yang kemudiannya berjanji setia untuk bertarung bersama-sama Luffy untuk mendatangkan semula Fajar dan membuka semula pensempadan Wano. Sebagaimana Oden, Ace juga telah meninggalkan orang yang boleh diharapkan, hubungannya dengan Jinbe, hubungannya dengan Otama, hubungannya dengan Yamato, dan beberapa lagi mungkin kita belum lagi temui. Orang-orang yang mungkin akan membantu Luffy untuk menjadi The Pirate King. Roger meninggalkan Crocus untuk Luffy, right hand man-nya Rayleigh, dan ramai lagi. Dan paling penting adalah Shanks. Sekiranya Shanks akan mati, siapa yang Shanks akan tinggalkan untuk Luffy? Apabila kita fikirkan tentang janji antara Shanks dan Luffy, Shanks tak boleh mati sebelum Luffy menjadi The Great Pirate, dan Shanks juga berjanji bahawa dia tidak akan mati selagi Luffy tidak menjadi The Great Pirate sehingga Luffy mengembalikan topi jeraminya. Jadi inilah menjadi alasan kuat yang mengatakan bahawa Shanks tidak akan mati. Atau sengaja perkara ini diwujudkan Oda supaya kita tertanya-tanya bagaimana topi jerami itu akan dipulangkan, atau sama ada topi itu akan dipulangkan atau tidak. Maksud aku adalah bagaimana kita nak mendefinisikan kata pemulangan. Andaian juga akan wujud mengatakan yang Luffy mungkin mengambil semula topi jerami itu setelah dipulangkan, terutamanya ketika topi itu dipulangkan, Shanks telah pun mati atau hampir-hampir mati di saat Luffy menemuinya semula. Kita dapat melihat di satu masa Roger telah mendapat gelaran The Great Pirates, walaupun kita masih belum pasti sama ada gelaran itu telah diperoleh Roger atau sebelum insiden God Valley. Namun apa yang kita pasti, Roger telah bertempur dengan The Rocks Pirate, dan sekarang kita dapat melihat yang Luffy juga sedang bertarung dengan bekas The Rocks Pirate.
Kaido dan Big Mom. Sekiranya Luffy memenangi pertarungan ini, sudah pasti Luffy bakal menjadi The Great Pirates, kerana setelah menceroboh wilayah Big Mom sahaja pun Luffy dinobatkan sebagai The Fifth Emperor. Namun persoalannya, adakah pada ketika itu Shanks masih bernyawa untuk mengucapkan kalam tahniah kepada Luffy? Dan ketika peperangan di Marineford, Lucky Roux bertanya kepada Shanks, tidakkah dia ingin untuk bertemu Luffy? Namun Shanks bagi tahu yang dia boleh sekiranya mahu untuk bertemu Luffy. Bahkan dia merupakan seorang Yonko yang bebas untuk ke mana sahaja dan bila masa sahaja untuk bertemu Luffy. Namun janji yang telah mereka meterai sebelum ini akan dimungkiri. Dan kalau kita melihat reaksi Shanks pada ketika itu, seolah-olah Roger dahulunya juga pernah membuat janji yang sama yang telah dibuat oleh Shanks kepada Luffy. Jadi berbalik kepada persoalan tadi, adakah janji untuk memulangkan topi jerami itu adalah menurut fahaman secara tersuratnya untuk mengembalikan topi jerami, atau secara dalam tersiratnya sebenarnya apa yang Shanks inginkan daripada Luffy bukanlah topi jerami itu? Bahkan sebenarnya Shanks ingin melihat Luffy menjadi The Great Pirate, kerana mungkin topi jerami itu hanyalah simbolik kepada era lama yang menggantikan era baharu, masa tidak dapat diundur. Begitu juga berkemungkinan topi itu tidak akan dipulangkan kepada Shanks, seperti mana Shanks tidak pulangkan topi itu kepada Roger. Bahkan sebenarnya seperti mana Roger, dia telah menyerahkan topinya itu kepada Shanks supaya suatu hari nanti Shanks akan menjadi lanun yang hebat. Dan begitulah yang telah dilakukan oleh Shanks, supaya nantinya Luffy juga perlu mencari penerus kepada legasi topi jerami tersebut, kerana pada asasnya topi itu langsung tidak memiliki nilai pada harganya, namun pada sentimentalnya topi itu bahkan langsung tidak dapat dinilaikan, kerana pada topi tersebut terdapat impian, amanah, janji dan tekad.